Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Malam ni dapat lagi kita menyambung seri kuliah kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, Kitab Zakat, bab yang ke-8. Babu taghlizi uqubati man la yu'addi zakat. Ini bab beratnya hukuman kepada orang yang tidak menunaikan zakat. Hadis 575. Hadis wa Abi Dzar qala intahaitu ilaihi wa huwa yaqul fi zillil Ka'bah humul aksaruna wa rabbil Ka'bah humul aksaruna wa rabbil Ka'bah qultu ma sya'ni ayura fiyya syai'un ma sya'ni fajalastu ilaihi wa huwa yaqul famastata'tu an askut wa taghashshani ma syaa Allah faqultu man hum bi abi anta wa ummi ya Rasulullah qala al aktharuna amwala illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha. Hadis riwayat daripada Abu Dzar, katanya, aku pergi mana aku berjalan sehingga sampai kepada Nabi SAW, dan baginda bersabda di bawah naungan Ka'bah. Maknanya kalau matahari terbit sebelah timur tu, maknanya Abu Dzar dengan Nabi ni itu sebelah barat, ataupun matahari nak terbelah tu, jadi Abu Dzar dengan Nabi duduk sebelah timur. Nabi SAW bersabda, humul aksaruna wa rabbil Ka'bah. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang paling rugi demi Tuhan Ka'bah. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi, paling rugi demi Tuhan Ka'bah. Aku pun berkata, masya'ni, apa hal, apa keadaan aku ni? Kalau dia kata, wahai Rasulullah, keadaan saya bagaimana? Adakah tergolong dalam kalangan orang yang rugi itu kah? Ayura fiyya syai'un, adakah kelihatan pada aku ni ada sesuatu perkara? Maknanya benda-benda yang menyebabkan aku ni tergolong dalam kalangan orang yang rugi. Masya'ni, macam mana keadaan aku ni? Aku pun duduk dekatnya Nabi SAW. Wa huwa yaqul, wa huwa yaqul, baginda bersabda, dan aku tidak dapat menahan diamku, maknanya aku nak tanya juga. Wa taghashshani ma syaa Allah, aku diselimuti dengan sesuatu, maknanya aku ni rasa tak sedar hati lah. Aku pun berkata, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Ku tebus engkau dan ku tebus engkau dengan bapa dan ayahku wahai Rasulullah. Maknanya aku rela jadikan ayah dan ibu aku ni sebagai tebusan untuk mendengar kata-kata engkau wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, mereka yang rugi itu adalah orang yang paling banyak harta, kecuali orang yang melakukan begini. Maknanya di wisin tu, wisin ni wial. Jadi hadis ini menyebut kepada kita bahawa orang yang paling banyak harta, mereka sebenarnya adalah orang yang rugi. Orang yang paling rugi. Sebab apa? Sebab harta tu kurniaan Allah SWT. Kalau keadaan dia dapat memperolehi harta yang banyak, Allah Ta'ala bagi dengan begitu banyak kepada dia, dan mana itu adalah sebab kepada keuntungan, maka sebenarnya orang yang paling rugi. Lalu negara ni banyak modal, banyak pitih, maknanya banyak modal, banyak untung, besar keuntungan itu. Hak ni bila mana harta yang ada tu tidak diinfakkan pada jalan kebaikan, jadi banyak sekali mana pun dia rugi. Dia adalah orang yang paling rugi. Sebab apa?
Sebab harta itu Allah SWT jadikan sebagai alat untuk memberi manfaat, sama ada untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi kalau seseorang itu hanya simpan harta dia bakhil, hatta untuk belanja pakaian dia, makanan dia, tempat tinggal dia berkira juga. Nampak macam tengah gitu. Orang-orang yang kerja membantu kata dia tu kerja berapa beli boleh bisa 2 jam anak pun dalam kata 2 jam. Jadi macam air, macam apa, ada titik. Padahal kerja gaji besar, laki bini kita. Jadi nak makan pun susah, sedangkan dia harta banyak. Begitu juga orang yang banyak harta ni menjadi asbab kepada dia untuk dapat pahala yang besar. Dia dapat bagi manfaat kepada orang lain. Orang yang Allah yang hidup melarat susah, tak cukup belanja. Jadi dia dapat menolong, dia dapat memberi pertolongan kepada orang lain, dia dapat membantu, dia dapat melepaskan kesusahan, dia memberikan kegembiraan kepada orang lain dengan sebab dia dulu. Jadi dia mendapat keuntungan, dia dapat ganjaran pahala di akhirat, dan di dunia dia dapat keberkatan rezeki. Allah Ta'ala balas apa yang dia infak tu, dia memberi pertolongan dengan harta benda, Allah SWT tukar, ganti sekali. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Allah Ta'ala kata dalam surah Sabah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa jua yang kamu infakkan, kamu belanjakan, Allah SWT akan ganti. Dan dialah sebaik-baik yang memberi rezeki. Maknanya rezeki itu daripada dia beri kepada kita, dan kita dapat yang terbaik. Jadi kita pun bagi kepada orang lain yang terbaik, maka Allah SWT akan gantikan untuk kita. Maknanya Allah SWT sebagai sebaik-baik pemberi rezeki, dia sentiasa memberi. Dia sentiasa memberi kepada kita, kerana kita dapat, kita bagi pula pada orang. Kita berkongsi, kita memberikan kegembiraan juga kepada orang lain. Jadi Allah Ta'ala khairul raziqin, dia tu memberi dengan berlipat ganda. Dia sentiasa memberi, menambah pemberian dia kepada kita. Itu yang dikatakan sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW kata, orang-orang yang banyak harta itulah orang yang paling rugi, paling rugi. Jadi Nabi SAW tidak kata orang yang paling untung. Orang yang banyak harta ni adalah orang yang paling untung itu. Orang yang paling banyak harta ni, dia boleh jadi orang yang paling rugi. Lalu dia simpan, dia beku gitu dulu, tak jadi itu. Dia buat mari dia, dia buat bola embek dia, dia dalam sarung bakar dia, tak jadi. Kalau dia pun dalam bank, tak, amanah saya tu tak boleh gitu. Sebab kerajaan dapat guna duit dia. Dia pun dalam tabung haji kau, amanah saya, tak, dia simpan dalam bank. Jadi dia memberi modal lah. Bank ni benar ada titi juga. Kalau pakak waktu beri titi daripada dia, tak ada titi dia. Ada titi kita, cuma banyak titi itu ya. Jadi itu bagi cara mudharabah. Cara mudharabah. Jadi bank ni kita letak titi kita dalam itu, dia guna waktu itu. Jadi kalau semua orang disimpan sendiri di tanah, tak mana-mana, tak ada beku kekayaan. Jadi Islam tak sel. Islam nak kita labuhkan, guna pitiwan mereka, buat koperasi ko. Jadi barulah ada bagai disebabkan oleh ada modal. Orang lain boleh tukar kita.
ambil manfaat daripada kekayaan yang ada pada orang kaya. Jadi kalau orang kaya dia buat bakhil juga, usaha nak sedekah, nak infak, nak derma, nak nego pun pasti. Dia hanya belanja. Piti dia habis. Tapi kalau dia buat nego, buka peluang kerja kepada orang, jadi dia dapat menolong dengan cara itu. Kemudian di sini kita tengok Nabi SAW bersumpah ni, al-aksaruna wa rabbil Ka'bah. Mereka itulah orang-orang yang paling rugi demi Tuhan Ka'bah. Jadi Nabi SAW bercakap ni, dia bersumpah. Dia bersumpah tu dengan nama Allah dah. Oleh hadis Nabi pun ada sebut sesiapa di kalangan kamu ni bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Jadi tak boleh bersumpah dengan demi cintaku padamu. Demi bulan dan bintang menjadi saksi cinta kita. Tak boleh. Supaya kalu. Sebab apa? Sebab sumpah ni dia bab tauhid juga. Dia bab tauhid. Dia bab tauhid ni bukan semata-mata kita semayang, tak. Kita sujud. Dia merangkumi sumpah. Kita mempersahkan. Sebab nama Allah nama yang agung, kita jadikan Allah Ta'ala ni sebagai saksi atas gambar kita ni. Itu sebenarnya maksud sumpah. Dan kita nak menganggap kita anggap apa yang kita nak sebut tu adalah benda yang besar. Demi Allah, kita kata demi Allah. Dia sekian-sekian. Itu sumpah. Ataupun orang yang tertuduh. Orang yang tertuduh, orang yang dituduh ni, dia kena menafikan dengan cara bersumpah. Bukan macam dalam negara tempat kita ni, orang yang dituduh pula mesti bawa bukti. Dia kaedah dia, al-bayyinah ala man idda'a, al-bayyinah ala al-mudda'i, wal yaminu ala man ankara. Bukti ni mesti dibawa, dikemukakan oleh orang yang menuduh. Ikutlah tuduhan apa. Orang bertuduh tu dia kena bawa bukti. Satu pihak pula yang ni tertuduh, dia kena bersumpah, saya tidak terlibat demi Allah. Jadi dia sebut nama Allah tu, menyatakan dia seorang yang bersih, seorang yang benar dalam kata-kata dia. Sebab dia telah jadikan Allah sebagai saksi. Allah paling agung, jadi dia pun bersumpah dengan nama Allah. Sebab itulah sumpah dengan nama Allah Ta'ala ni tak lewat main. Sebab kita jadikan Allah sebagai saksi, kita menyebut nama Allah Ta'ala yang agung dalam urusan kehidupan kita. Tak boleh nak lebih sumpah kos. Kalau dalam berlaku, sumpah juga. Sebab berlaku ni benda kemudian, walau berlaku. Jadi walaupun seorang itu berlaku berpura-pura, tak boleh juga lah. Sebab di dalam Islam ni dia tak ada pemisahan antara berlaku dengan serius ni, tumpah je. Cuma bila manusia ni buat industri film juga, dia ada lah, dia bahagian berlaku, dia bahagian tu. Sebenarnya tak boleh. Tumpah je. Sumpah ketika berlaku pun tak boleh. Dia tak boleh main-main. Melainkan dia bersumpah tu akan benar. Kata dengan Allah, saya tidak mencuri. Memanglah dia dua pun dalam bab pertuduhan tu dia tak mencuri. Kalau dalam cerita pun tak mencuri. Jadi nama Allah ni tak boleh nak main-main. Jadi di sini Nabi SAW tidak kata humul aksaruna wallahi, tapi Nabi kata warabbil Ka'bah. Sesuai lah. Sebab Nabi berada di bawah naungan Ka'bah. Maknanya Allah Ta'ala yang memiliki Ka'bah ni. Aku jadikan saksi, aku agungkan nama Allah Ta'ala dengan menyatakan bahawa orang-orang ni, jadi orang yang paling banyak harta, bila mana mereka tidak infak di jalan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang paling rugi. Jadi Nabi
bersumpah dengan sifat Allah Ta'ala, Rabbil Ka'bah, Tuhan Ka'bah. Sebab itulah kita kena bahas Ka'bah yang kita hadap ni, Ka'bah tu bukan kita sembah, tetapi adalah rumah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Rabb yang memiliki Ka'bah. Cuma Ka'bah ni dia jadi pusat lah, ataupun syiar dunia ni, dia menghadap situ sebagai kita kata titik pusat kalau kita beribadat kepada Allah SWT. Menghadap pun tu lah. Dan dalil bahawa Kaabah ni bukan kita sembah dia, kata lagu ni pada dia, dia mayang setepat. Dia rasa Nabi tuju ke dia. Jadi orang yang jujur, orang yang ada takwa, takut pada Allah SWT, kalau dia baca mana-mana ayat, mana-mana hadis, ada amaran Allah Ta'ala, ancaman Allah Ta'ala, dia nampak, dia rasa tuju pada dia. Itu harus betul je. Jadi hak sebetulnya orang beriman ni bila mana dia baca ayat tentang amaran dah suruhan ke perintah ke, dia nampak Allah Ta'ala tuju ke dia. Tidak kata tidak kaku ni ayat ni, ayat ni bukan kena kaku, kena korek tu. Tak, jadi macam Quran tu untuk dia ke untuk orang lain. Jadi Abu Zar ni dia faham Nabi memberi peringatan ni mana tu tak tuju ke orang lain dah. Dia lah, muka dia seorang ada situ. Ya. Jadi sebab itulah dia rasa macam dia, sehingga dia toleh toleh nak tanya juga. Walaupun kalau kiranya Nabi ni jawab selalu dah, tapi Nabi tak jawab, Nabi ulang lagi. Humul aksaruna dah. Dia pun tanya lagi, Nabi pun kata lagi humul aksaruna. Lama-lama tak dia pun tanya juga. Maka Nabi pun beritahulah kepada dia. Itu jiwa sahabat ni, bila Nabi tuju, Nabi sebut sesuatu perkara yang penting, perkara yang besar, dia rasa kena atas batai hidung dia. Itu sikap sepatutnya ada pada orang beriman. Kemudian hadis berikut, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu qala intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi bi yadihi wallazi la ilaha ghairuh atau kama halafa ma min rajulin takunu lahu ibilun aw baqarun aw ghanamun la yuaddi haqqaha illa utiya biha yaumal qiyamah a'zama ma takunu wa asmanah tata'uhu bi akhfafiha wa tanhatuhu bi quruniha kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Ni hadis cerita lain pula. Aku pergi sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, demi nyawaku di tangannya, demi yang tiada Tuhan melainkan dia, mana demi Allah lah, demi Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, demi Allah yang memiliki, yang menguasai di tangannya itu nyawa manusia. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan lafaz-lafaz yang lain. Jadi boleh berlakulah kita nak bersumpah ni, tapi biasanya sebut nama Allah tu hak melibatkan kebesaran dia. Wahai Tuhan langit dan bumi, gitulah kita bersumpah demi Allah. Cuma dalam bab sumpah ni tak perlu nak pegang Quran, junjung Quran. Tak perlu pada dengan sebut nama Allah Ta'ala sahaja cukup dah. Kalau hak pegang kitab suci ni, pokok tu lah, pokok gereja. Kita tak payahlah. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang lelaki pun yang memiliki unta atau lembu atau kambing yang tidak ditunaikan haknya, yang ni tidak ditunaikan zakat. Zakat ni hak pada harta. Bila kata hak, mana zakat itu satu hak pada harta, yang ni bukan hak kita lah, walaupun atas nama kita, milik kita. Contoh,
40 ekor kambing. Dah. Kita ada 40 ekor kambing daripada awal tahun sampai akhir tahun. Tak kira lah. Tengah-tengah tu ada 39 ekor, 45 ekor, 35, lepas tu mulai beranak. Dia kira awal tahun tu 40, akhir tahun tu 40. Dah. Jadi berkembang semelah, lepas semelah beranak pula. Lagu tu lah. Jadi dia tadi memiliki kambing tadi dah sampai 40 ekor, tak bayar zakat, tak tunaikan hak dia. Hak tu maknanya hak zakat, yang ni bukan hak kita. Sebab zakat untuk fuqara wal masakin, fi sabilillah wa ibnis sabil dan seterusnya. Jadi walaupun itu milik kita, tapi bukan hak kita. Bila tidak hak kita lah, kita kena bagi. Atas 40 ekor kambing, sekor kena waktu bagi zakat. Hakum ma'lum lisaili wal mahrum. Orang beriman ni dia tahu bahawa pada hartanya itu ada hak orang lain. Hak tertentu untuk orang miskin, fakir, orang yang melarat. Jadi bila mana tidak dikeluarkan zakat, mana tidak ada seorang pun yang memiliki unta ke, lembu ke, kambing ke yang tidak ditunaikan zakat, melainkan akan dibawa hak tadi, hak tak dibayar zakat tadi, pada hari kiamat dalam keadaan yang paling besar dan paling gemuk. Dia ada besar tapi kurus. Caroli tu besar dah tapi gemuk pula. Dia ada Caroli tapi kurus dah. Limousine kurus tak ada dah. Hak ni Nabi kata akan mari pada hari kiamat dalam keadaan paling besar dan paling gemuk. Hak tadi, hak tak bayar zakat tadi. Dah. Akan pijak tuan dia ni dengan kaki dia. Kalau kaki lembu tu ke mana? Hak tapak kasut dia tu. Kerah kalah tu. Dah. Kemudian akan tanduk dia, sedok dia dengan tanduk dia. Kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha. Dia mari sedok ni. Seko mari buat benda yang sama. Jadi bila siapa hak terakhir, hak pertama tu mari bermula. Ulang. Dah. Dalam hadis yang lain, orang yang tak bayar zakat binatang ni, dah. Dia akan dukung. Yang besar, yang gemuk tu dia akan dukung. Pak kalau kambing dia tebak. Malu sungguh dah. Mana ada orang dukung kambing? Orang erat kambing. Dah. Jadi Allah SWT malukan dia pada hari kiamat disebabkan perbuatan dia tu tidak menunaikan zakat. Jadi sebab apa? Sebab dia pera je ceruk ke gapo dah. Hak mencipta kambing untuk dia, menambahkan kambing untuk dia. Mana sekali beranak berapa ekor? 5 ekor. Dah. Lepas tu dia boleh ambil puas susu pula. Kalau biri boleh ambil bulu pula. Jadi semua tu nikmat-nikmat Allah SWT. Bertambah maknanya subuh tu dalam tempoh setahun tadi, siapa dia bagi? Allah Ta'ala bagi. Tiba-tiba dia tidak bersyukur atas pemberian Allah SWT kepada dia. Maka lagu itulah hukumnya dia akan terima pada hari akhirat. Kalau dalam bentuk dinar dan dirham ni, dinar dan dirham tadi, mah perak tadi akan bertukar menjadi ular. Syuja'ul aqra akan menjadi ular yang membelik dia. Ular tu ular botak. Ular botak membelik dia. Jadi bapa mah perak jadi ular ni? Mana dia atas dunia ni dia tak boleh berpisah. Dengan dinar, dengan dirham dia tak boleh berpisah, tak boleh waktu Jadi akhir Allah Ta'ala balas jenis lagu tu jugalah.
binatang ia tasir terpisah dengan manusia ni, kalau dia gar kita, mana ular lah, akan belik. Terutamanya ular sawa. Tak. Hatta yuqda bainan nas, sehingga diselesaikan. Diselesaikan yakni perhitungan hisab. Mana benda ni berlaku di pada mahsyar. Pada mahsyar lagi ada dah bentuk hukum. Sepatutnya tempat hisab ni bagi kira-kira lah. Tapi hak ni dah ada dah hukum terhadap orang yang tidak mahu membayar zakat. Dia binatang ni akan pijak dia dengan tanpa ada belah kasihan. Dah. Sebab apa? Sebab atas dunia tu dia tak ada simpati. Tak sedih pun tengok orang fakir miskin susah, hidup melarat. Dia tak apa, tak ada rasa simpati. Hati dia keras. Maka sebab itulah Allah Ta'ala balas dia ni dipijak, ditanduk oleh binatang peliharaan dia sendiri. Kemudian babu taghribi fi sadaqah, bab galakkan membayar zakat, membayar sedekah. Hadits Abi Dzar qala kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratil madinati insya'a istaqbalana Uhud faqal ya Aba Dzar ma uhibbu anna Uhudan li dhahaba ya'ti alayya laylatun aw thalathun indi minhu dinarun illa arsuduhu lidainin illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha wa arana biyadihi thumma qala ya Aba Dzar qultu labbaika wa sa'daika ya Rasulullah qala al-aktharuna humul aqalluna illa man qala hakadha wa hakadha thumma qala li makanaka la tabrah ya Aba Dzar hatta arji' fantalaqa hatta ghaba anni fasami'tu sawtan fakhashitu an yakuna ورض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا رسول الله wa in zana wa in saraqa qala wa in zana wa in saraqa. Kata Abu Dzar, aku berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kawasan Harrah Madinah pada waktu Isyak. Padanya aku berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Harrah ni kawasan yang ada batu hitam. Kawasan itu batu hitam. Dalam syarah hadis kata bahagian ni terletak di utara Madinah. Jadi ada lagi kau tak tahu kawasan batu hitam ni. Jadi kami menuju ke Uhud. Istaqbalana Uhud. Maknanya hadapan kami tu Bukit Uhud, Gunung Uhud. Kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, aku tak suka. Maknanya bukan aku gembira sangat. Kalaulah Bukit Uhud ni menjadi emas untuk aku, mana tak gembira sangat. Tapi kalau kita sedaklah koya tu dah. Kalau Bukit Marak tu pitih ataupun kita boleh pitih sobo naik kereta, nak benar lah gitu dah kekayaan. Tapi Nabi kata aku tidaklah suka, tidaklah gembira Bukit Uhud tu menjadi emas untuk aku, di mana berlalu kepada saya, kepada aku ni semalam ataupun 3 malam dalam keadaan ada 1 dinar. Maknanya kalau Bukit Uhud ni sebutir tu besar, Bukit Uhud ni dah. Bukan kecil, besar. Kalau jadi emas dah, aku akan belanja ke. Mana tak ada. Maknanya apa, ya'ti alayya lailatun, mana mari 1 malam, maknanya esok tu habis licin ke aku belanja, ataupun 3 malam tu selesai dah aku bagi. Maknanya Nabi SAW ni kalau dia ada harta dia akan habis, dia akan habis.
Maknanya tak ada semalam tak ada 3 malam mereka habis dibelanjakan. Kecuali 1 dinar aku simpan untuk bayar hutang. Dah. Illa kecuali aku akan buat lagu ni untuk hamba-hamba Allah. Maknanya wisin ni, wisin tu, wisin ni. Maknanya kalau ada dinar sebesar Bukit Uhud tu, habis aku belanja. Bagi untuk hamba-hamba Allah. Kecuali dinar aku nak bayar hutang. Maknanya di sini sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia tak suka mana dengan kekayaan, melainkan kekayaan itu dia guna untuk hamba Allah Taala, tidak bolok. Mentaka kita usaha ni hak aku dah menak kerja dirilah. Tak leh. Sebab apa? Sebab kita naik pun, kita kaya pun disebab orang juga. Kalau seorang peniaga token, dia buat agah, sombong dengan customer dia, lari. Pekerja dia lewat bayar gaji ke, payah nak beri bonus ke, tak ada ditahasung kebajikan untuk pekerja dia, lari. Maka sebab itulah dia tak boleh nak agah. Sebab harta-harta Allah Ta'ala, cerdik Allah Ta'ala bagi pada dia. Orang mari beli kedai dia, siapa dia boleh urus perniagaan dia? Bukan dia juga, orang lain juga tolong dia. Jadi sebab itulah manusia ni, dia kena fikir hamba-hamba Allah Ta'ala ada sekeliling, sekelalan dia. Sama ada fakir miskin itu sendiri ataupun orang yang menolong dia dapat kekayaan. Jangan dia lupa. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan, nak buat kebajikan pun hutang kena bayar. Ada jenis orang ni suka derma buat kebajikan, tapi hutang tu dia tak ingat hutang. Hutang tu kena beringat. Jangan lupa hutang kena bayar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi nak bagi situ bagi sini. Abu Zar kata Nabi tunjuk dengan tangan. Mana sungguh Nabi kata ni, bagi situ, bagi sini. Dah. Untuk orang tu, untuk orang ni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Zar. Abu Zar pun berkata, labbaika wa sa'daika. Labbaika ni najilah ni, labbaika maknanya aku menyahut seruan engkau berkali-kali. Maknanya aku sentiasa bersedia untuk menyambut panggilan engkau sekali lepas sekali. Sebab labbaika ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia musanna. Musanna ni maknanya berkali-kali. Asal makna musanna 2 kali. Jadi kalau kita terjemah sekali lepas sekali, 2 kali lah. Kalau kita terjemah lagi, maknanya berkali-kali, sentiasa bersedia untuk menyahut panggilan setiap kali dipanggil. Maka sebab tu labbaika ni, kalau haji labbaika ni maknanya aku telah sambut panggilan, mana siapa ada kita. Sebab kita kata labbaika ni bila pakai kain ihram maknanya kita dalam keadaan nak haji ataupun nak umrah dah. Jadi pada ketika itu memanglah kita sambut panggilan Allah Ta'ala. Tapi dengan makna labbaika ni maknanya sekarang ni aku telah sambut panggilan engkau, aku siapa ada sini, dan aku akan bersedia untuk sambut panggilan engkau akan datang. Tak kira lah tahun depan ke, tahun depan lagi ke, dia kena ada tu. Sentiasa bersedia menyambut panggilan Allah SWT. Wasa'dai maknanya aku sentiasa bertuah dapat menyahut panggilan engkau. Maknanya kalau kita ni dapat pergi haji ke, dapat pergi umrah, kita rasa bertuah. Allah Ta'ala jemput kita, kita jadi tetamu Allah Ta'ala. Kita kalau istana panggil pun saya kalau selfie di pagar, kalau boleh berhenti di pagar istana tu sekali selfie situ, muka pintu masuk selfie. Tapi marah jagalah masuk cepat-cepat. Jadi kena ada rasa bertuah. Jadi sahabat ni bila Nabi SAW panggil, sahabat kata labbaika wa sa'daika, aku rasa bertuah
Aku sentiasa menyahut panggilan engkau, aku sentiasa bertuah. Ataupun dengan arti aku bersedia. Labbaika tu, aku menerima panggilan, aku bersedia untuk buat apa yang akan diarah. Itu makna labbaika. Sebab apa? Sebab dia ada ayat Quran ni. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, bila mana Allah ya ayyuhallazina amanu stajibu lillah, wahai orang-orang yang beriman, sahulah seruan Allah dan Rasulnya itu bila mana Allah dan Rasul panggil kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada diri kamu, kepada jiwa kamu. Maknanya benda hak Nabi panggil kita, ayat-ayat Al-Quran ya Allah SWT suruh kita dengan sebut ya ayuhan nas ka, ya ayuhal insan, ya ayyuhallazina amanu. Maknanya ada perintah-perintah yang dapat menjamin kehidupan kita, yang dapat memberi ruh dalam jiwa kita, memberi kehidupan untuk kita, kehidupan yang bererti dunia dan akhirat. Sebab itulah sahabat-sahabat ni dia kata labbaika, aku menyahut seruan engkau. Jadi Nabi SAW kata orang yang paling ramai nanti ialah mereka yang paling sedikit. Orang yang paling banyak. Orang yang paling banyak itu adalah orang yang paling sedikit. Maknanya orang yang paling banyak harta, mereka itu sebenarnya orang yang paling sedikit. Sedikit harta. Harta banyak mana pun, ukuran dia kira hak mana hak tubik. Hak mana belanja. Masuk dengan hak tubik. Jadi semata-mata masuk ni banyak, tubik tu sikit tak jadi. Kita dapat banyak, keluar pun kena banyak juga. Barulah masuk semula tu lebih banyak. Tu sifat infak. Sifat infak ni kita tak faham mana. Sebab apa? Sebab syaitan ada sama duk bisik. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan tu memberi ancaman kepada kamu fakir ni kalau kamu duk sedekah derma. Wallahu ya'idukum. Allah Ta'ala janjikan untuk kita ni penggandaan dan keampunan. Jadi kalau boleh faham hak ni, infak tu menambahkan harta, infak tu tidak menyebabkan kefakiran, maknanya kita faham hikmah. Kita jadi orang yang bijaksana. Jadi banyak pada masuk, maka lebih banyak pada keluar. Banyak masuk dengan banyak, maka kena keluar, barulah masuk pula dengan lebih banyak lagi. Itu sifat sifat infak ni. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan gantikan. Ayat kita baca tadi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa jua yang kamu belanjakan, Allah SWT akan gantikan. Jadi orang yang paling banyak itulah adalah orang yang paling sedikit harta. Illa man qala hakaza wa hakaza. Mereka orang yang bagi situ, bagi sini. Thumma qala li, kemudian Nabi kata padaku, makanaka, duduk sini. Hendaklah kamu ilzam makanaka, duduk sini, jangan pergi ke mana-mana. La tabrah, jangan kamu meninggalkan tempat ini wahai Abu Dzar sehinggalah aku kembali. Jadi Nabi pun pergi sehingga aku tak nampak malam ni. Kemudian aku mendengar satu suara, aku bimbang ada sesuatu yang berlaku kepada Nabi SAW. Jadi aku pun nak pergi tengok. Kemudian aku tengok pesanan Nabi SAW tadi supaya jangan pergi. Aku pun duduk di situ lagi. Kemudian bila Nabi balik tu, aku pun kata, wahai Rasulullah, aku dengar satu suara. Aku bimbang sesuatu tu telah berlaku pada engkau. Kemudian aku teringat kata-kata engkau. Itu taat sahabat pada Nabi. Walaupun benda ni dia tak ada sangkut paut dengan amal ibadat. Cuma Nabi kata duduk sini lah. Jadi kalau benda hak tak ada sangkut paut dengan ibadat ni, sahabat boleh taat. Apatah lagi benda dalam bab ibadat. Sahabat lebih lagi taat. Nabi kata itu adalah Jibril. Jibril mari. Jadi Jibril ni mari jumpa dengan Nabi nak menyampaikan wahyu lah. Jadi Nabi bersabda, Jibril mari memberitahu kepada aku bahawa sesiapa di kalangan umat aku ni
ia mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah SWT dengan apa sesuatu pun, dia pasti masuk syurga. Hadis ni kita jumpa dah dalam Kitabul Iman dahulu. Siapa-siapa ia mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah Ta'ala, dijaga iman dia, maka dia pasti masuk syurga. Abu Zar kata, wa in zana wa in saraqa, adakah dia pasti masuk syurga juga kalau sekiranya dia berzina, dia mencuri? Nabi kata, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Maknanya apa? Rahmat Allah Ta'ala, keampunan Allah Ta'ala ni maha luas, lebih luas lagi daripada kejahatan yang dilakukan oleh hamba dia. Jadi Allah Ta'ala, dia nak menzahirkan sifat maghfirah dia, keampunan dia. Mana dia tak kisah orang yang buat salah gapo ni, dah dia boleh memaafkan. Cuma kena ingatlah hadis ni dia tak boleh baca kat sini, kena faham molek. Hadis ni nak menyatakan seseorang itu walaupun banyak dosa-dosa yang telah buat, dia kena ingat rahmat Allah Ta'ala, keampunan Allah Ta'ala tu lebih luas lagi daripada banyaknya dosa dia. Bukan kata kalau gini boleh buat dosa lah kita. Tak. Hak ni cerita bila seorang itu mati dalam keadaan tauhid, jaga iman dia, dia akan selamat daripada kekal dalam neraka. Tak. Dia kita ni bila kita ada iman, ada amal, dah dia ada natijah di syurga, di akhirat nanti. Bila seorang itu ada iman, dia pasti masuk dalam syurga, haram kekal dalam neraka. Jadi benda pasti masuk syurga, haram kekal dalam neraka, ni benda yang berbeza dengan masuk syurga tanpa hisab. Masuk neraka terlebih dahulu sebelum masuk syurga. Jadi kalau kata pasti masuk dalam syurga, hukum mana pun dia akan masuk syurga juga. Jadi walaupun dia terlebih dahulu duduk dalam neraka, akhirnya dia akan masuk syurga. Arti yang dikatakan pasti masuk syurga. Jadi walaupun orang itu dia berzina, dia mencuri, walaupun ada perbuatan tadi, pasti dia masuk syurga. Maknanya dia haram kekal dalam neraka. Tapi di situ kita boleh faham, dia kena cuci dulu, duduk dalam neraka dulu, baru boleh masuk dalam syurga. Itu panggil pasti masuk syurga akhirnya. Jadi kesudahan dia pasti masuk syurga, haram kekal dalam neraka. Hak kekal dalam neraka ni bila seorang itu syirik, kufur kepada Allah Ta'ala, itu kekal dia dalam neraka. Jadi hadis ni jangan kita faham, tak apa nak curi, nak merampok, tak boleh masuk syurga juga. Tapi kita kena ingatlah, hak ni hadis ni bab Allah Ta'ala menyatakan keluasan rahmat dia, ataupun pentingnya seseorang itu menjauhi syirik supaya dia kekal dalam syurga. Kemudian ada satu lagi tu lebih kurang aku tu juga, insyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang. Apa yang baik dari Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.